Selamat sejahtera diucapkan kepada Puan Hazalina. Saya Gong Jilin. Dan saya Teo Jia Chen. Hari ini kami akan membentangkan tentang pembelajaran berasaskan amali atau praktikal berdasarkan rancangan pengajaran harian yang telah dihasilkan dalam tugasan 1. Menurut Zul Azlan, definisi pembelajaran berasaskan amali adalah seseorang, sepasang ataupun sekumpulan kecil murid dibekalkan dengan bahan dan sumber untuk menjalankan pembelajaran. Pembelajaran berasaskan amali merupakan salah satu kaedah yang paling praktikal dan berkesan untuk digunakan dan dapat membantu murid secara langsung dalam proses PDPC. Seterusnya, semasa menjalankan pembelajaran berasaskan amali, guru akan membuat penerangan tentang sesuatu pengajaran menggunakan bahan dan sumber, manakala murid pula akan membuat amali merujuk kepada bahan dan sumber yang diberi oleh guru. Dalam kaedah pembelajaran berasaskan amali, strategi yang terlibat adalah pemusatan kepada murid. Dan pembelajaran berasaskan amali ini telah berlaku secara dua hala antara guru dengan murid. Pembelajaran berasaskan amali dapat dilihat dalam rancangan pengajaran harian dari 3 segi ini, iaitu aktiviti amali, bahan bantu mengajar dan juga pentafsiran. Seterusnya akan dijelaskan oleh kami secara terperinci. Pertama sekali, berdasarkan rancangan pengajaran harian, aktiviti amali yang telah dijalankan adalah murid memukul krim putih dengan mesin pengadun. Seterusnya, selepas memukul krim putih, murid telah menghiaskan kek dengan menggunakan krim putih yang telah dihasilkan itu tadi secara berkumpulan. Hal ini dapat dilihat dalam langkah 2 dalam rancangan pengajaran harian, iaitu fasa perkembangan, iaitu guru memberi arahan kepada murid-murid untuk memutar krim putih dengan mesin pengadun, seterusnya menghasilkan reka bentuk pada kek sifon berdasarkan lakaran yang telah dibuat dalam kumpulan masing-masing. Ini merupakan strategi pembelajaran berasaskan amali yang telah digunakan dalam rancangan pengajaran harian. Dari segi bahan bantu mengajar, terdapat beberapa bahan yang telah digunakan berdasarkan rancangan pengajaran harian, iaitu mesin pengadun, paip muncung, spatula, apron, penutup kepala, kek sifon dan juga krim putih untuk menjalankan aktiviti amali. Seterusnya, pemerhatian guru telah dijalankan sepanjang proses amali yang dilakukan oleh murid. Aspek yang telah diperhatikan adalah kemahiran murid dalam memukul krim putih dengan mesin pengadun dan juga teknik menghiaskan kek menggunakan paip muncung. Ini adalah pemerhatian guru yang telah dijadikan sebagai salah satu jenis pentafsiran autentik dalam rancangan pengajaran harian. Seperti yang ditunjukkan di sini, iaitu langkah 2, fasa perkembangan. Setiap kumpulan mula memukul krim putih dengan mesin pengadun dan menghiaskan kek sifon dengan krim yang siap diputar dan paip muncung serta spatula berdasarkan lakaran yang telah dihasilkan. Sepanjang proses ini, guru telah memerhatikan murid-murid. Seterusnya, pentafsiran autentik yang dilaksanakan oleh guru adalah penilaian rakan sebaya berdasarkan rancangan pengajaran harian yang telah dirancang. Seperti yang ditunjuk
dalam PH ini, iaitu langkah 3 fasa tindakan, guru telah melaksanakan aktiviti gallery walk untuk menjalankan penilaian rakan sebaya. Kaedah gallery walk merupakan salah satu pengajaran abad ke-21 di mana murid-murid akan bergerak mengikut putaran jam dan seorang wakil kumpulan akan membentang hasil kumpulan masing-masing secara lisan apabila sampai gilirannya. Pada masa yang sama, rakan sekelas digalakkan supaya bertanya soalan kepada pembentang dan juga memberi pendapat termasuk kekuatan, kelemahan dan juga cadangan penambahbaikan kepada rakan mereka berdasarkan hasil yang telah dihasilkan oleh mereka. Pentafsiran terakhir yang digunakan adalah penilaian produk. Dalam penilaian produk ini, guru akan menilai produk yang telah dihasilkan oleh murid berdasarkan kemahiran, kreativiti dan inovatif mereka. Hal ini dapat dilihatkan dalam rancangan pengajaran harian langkah 1 fasa imajinasi, iaitu guru akan memberi komen terhadap lakaran rekan bentuk kek yang telah dihasilkan oleh setiap kumpulan. Dalam RPH yang dirancang juga mengandungi kaedah dan teknik pengajaran demonstrasi oleh guru. Demonstrasi yang dilaksanakan oleh guru adalah cara memukul krim putih. Seperti yang ditunjuk, langkah 2 iaitu fasa perkembangan, guru mendemonstrasi cara memukul print putih dengan mesin pengadun sambil menjelaskan tekniknya. Selepas demonstrasi yang dijalankan oleh guru, murid-murid akan mengikut dan juga meniru apa yang guru telah ditunjukkan tadi serta mengaplikasikan cara penggunaan mesin pengadun dalam aktiviti amali seterusnya. Sekarang, marilah kita bersama-sama lihat kepada kelebihan dalam pembelajaran berasaskan amali yang telah digunakan oleh guru dalam rancangan pengajaran harian yang telah dihasilkan itu. Terdapat 5 kelebihan yang dapat disimpulkan. Pertama sekali adalah murid dapat lebih memahami dan lebih berkemahiran. Selain itu, murid akan lebih terangsang untuk berfikir secara kreatif dan kritis. Pada masa yang sama, murid juga akan lebih aktif dalam proses PDPC. Seterusnya, hubungan sosial murid dan guru akan menjadi lebih berkesan melalui aktiviti amali yang dijalankan. Akhirnya, kompetensi murid dalam pembelajaran dapat ditingkatkan. Ini semua adalah kelebihan pembelajaran berasaskan amali. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.